Bercakap pun tak jelas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tapi anak murid beratus-ratus orang, penuh sampai 1000 orang dalam masjid, duduk dalam kuliah dia. Sebelum asar lagi daripada letak dah kitab-kitab di keliling kerusi syekh. Jangan pi ubah lah. Kalau pi ubah bergaduh lah kita. Tapi dia boleh duduk tulis setiap perkataan. Kita mula-mula pi duduk, apa dia ni ngajak boring nak boy. Contoh, kita duduk kata apa ni boring, dia tak dengar pun tak apa nak jelas. Tetapi penuntut yang cinta kena ilmu, orang yang cinta kena ilmu, dia tetap duduk pasal dia nak intipati isi kandungan konten dia tu. Ini lah aku kita ni semangat sikit, ini ni sikit. Dia tak kira yang tu. Dia tak kira nilai dan kualiti ilmu. Jadi sebab tu kita tak boleh nilai orang dengan cara dia bercakap ke, ini bercakap ke. Itu semua poin-poin tambahan saja. Dia panggil perisa saja. Yang paling penting ingredient dia tu, isi kandungan dia tu bebas daripada I521 ke benda-benda yang haram lah. Dia cakap benda-benda yang halal sahaja, berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu poin yang paling penting. Itu tanggungjawab ulama. Jadi bila dia kata dakwah dengan hikmah, berarti pertama sekali dengan ilmu, kedua dengan hilm, kebijaksanaan. Dia bijaksana, pandai pilih suasana, pandai pilih masa, tahu pengajaran apa yang paling penting, al-aulawiyat, keutamaan yang perlu diberikan, yang tak lain tak bukan adalah tauhid, adalah akidah. Dia faham yang tu, dia tahu. Tak apa nak mengajak fiqh pun, tapi jangan lari daripada akidah. Tak apa nak mengajak tafsir pun, jangan lari daripada akidah. Tak apa nak bahaskan hadis pun, jangan lari daripada akidah. Tadi saya sembang dengan sahabat, kata orang lain minat menghadiri program-program perbandingan agama. Tak apa, boleh, bukan tak boleh. Tapi kita kena tengok diri kita. Akidah Islam kita tahu tak lagi? Ini dah, jom kita study, kita Injil. Ni Quran hang baca habis lagi. Quran hang faham habis tak lagi. Bukan kata tak boleh, itu satu pengetahuan tambahan bagi kita. Bagus untuk kita berkomunikasi dan kita faham tentang kesesatan. Sebab Islam datang dengan dua cabang pendekatan, tasfiyah dengan tarbiyah, penyucian dan pengisian. Cuci, kita nak kena cuci minda. Itu satu ilmu tambahan bagi kita. Tapi ni kita, diri sendiri ni, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tahu tak lagi? Tentang tauhid, tahu tak lagi? Tentang bahaya syirik, tahu tak lagi? Tentang perkara membatalkan Islam, tahu tak lagi? Tentang al-wala' wal-bara', tahu tak lagi? Tentang keramat para wali, tahu tak lagi? Tentang keiman ahli sunnah, tentang kecintaan kepada ahlul bait, sahabat Nabi, tahu tak lagi? Kaji benda ni dulu semua. Beriman kepada malaikat, konsepnya, isu-isu beriman kepada ghaib, yang mana ia akan memberi kesan dalam kehidupan seseorang, dalam dia beramal dengan agama. Akan ada kesan. Sebab kalau orang beriman dengan benda ghaib, dia betul-betul beriman seperti mana apa yang Allah dan Rasul turunkan, dalam hal yang ghaib, benda yang tak nampak pun dia ikut, benda yang jelas isu fiqh lagi mudah dia nak ikut. Tapi kalau dalam beriman kepada benda-benda yang ghaib, dia takwil kot sana, dia pusing kot sini, dia kona kot sini, dalam isu fiqh dia akan kona kot sana, kona kot sini, selam kot sana, naik kot sini. Dia akan putar alam. Kesan, impact dia. Sebab tu kena mula dengan akidah, tauhid, perbetulkan akidah kita, perbetulkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, al-anah, sabar. Ulama nak dakwah ni kena sabar. Dia tak boleh nak kira nak 5 minit. Masalah dia. Tak boleh dia nak sabar. Dia kena sabar. Dia tak boleh kata dia kira nak mengamuk. Masalahnya kita pada hari ni, kita jenis tak puas hati tau. Kita jenis, bila kita sampai nasihat hari ni, kita nak orang tu berubah sekarang juga. Kalau orang tu tak berubah saat lagi, kita dah nak naik panas baran. Kita dah nak marah dah. Pasal pun tak berubah lagi. Aku heran lah hang ni aku cakap. Sebenarnya hidayah petunjuk daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi pun tak mampu nak ubah bapa saudara Nabi yang duduk bersama-sama dengan Nabi sampai ke akhir hayat, Abu Talib tak mampu Nabi ubah, sehingga Allah turun berkata kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak mampu beri petunjuk pada siapa yang engkau nak, tapi Allah berhak bagi petunjuk pada siapa pun yang dia nak. Apatah lagi kita. Jadi kita anggap kita dah tunaikan tanggungjawab kita bagi nasihat dan teguran kepada dia. Ulama bagi tugas, bagi teguran dan bagi teguran dan bagi nasihat. Lepas tu sabar, tunggu. Kemudian lagi kata Allah di dalam Al-Quran, selepas al-hikmah wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Yang ni masuk motivasi, yang ni nak masuk cerita sikit, tetapi cerita bukan bersifat cerita yang bohong. Sebab kata Nabi di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala benci kepada sesiapa yang yakdziba
liyudhika bihin nas, berbohong untuk mentertawakan manusia. Dia bohong. Dia buat cerita bohong nak bagi orang gelak. Dan orang tak tahu benda tu bohong. Jadi benda-benda yang seperti ini perlu berhati-hati. Al-mau'izah, nasihat-nasihat yang baik, kita boleh guna motivasi, tidak ada masalah. Sebagai satu kata-kata sokongan bagi Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian lagi yang terakhir, wajadilhum billati ahsan. Kalau orang nak bermuzakarah, orang nak berbincang, orang nak berdebat, berdebatlah, berjidallah, bermuzakarahlah, syuralah kamu dengan cara yang baik. Bukan dengan cara emosi, dengan akhlak, dengan ilmu dan sebagainya. Okay, jadi itu tentang tanggungjawab ulama. Kemudian setiap manusia ditetapkan ajal masing-masing. Apa hukum berdoa untuk panjangkan umur? Dia berdoa untuk panjangkan umur ni memang salah satu doa yang dinyatakan di dalam hadis Nabi SAW sebagai satu kata-kata sokongan apabila Nabi SAW berhadapan dengan seorang sahabat. Seingat saya, Abbas ibn Abi Thalib, bapa saudara Nabi yang sakit. Jadi bila dia sakit, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia mati. Nabi SAW melarang dia dengan permintaan tersebut. Kata Nabi SAW, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma atil umri idza kana hayati khairan li. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah usiaku sekiranya kehidupan itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik untukku. Maknanya di sana ada satu, dia panggil takrir, yakni pengakuan Nabi SAW akan keharusan minta panjang usia. Memang ketentuan ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tahukah bila? Tahu bila? Tak ada siapa pun daripada kalangan kita tahu. Jadi kita berhak untuk meminta, kerana itu adalah juga salah satu cara daripada kaedah kita berdoa, ataupun lafaz-lafaz yang mana kita diharuskan berdoa dan meminta dengannya. Okey, begitu juga di dalam hadis Nabi yang lain, bila Nabi cerita tentang menghubungkan tali silaturahim bersama dengan nasab keturunan kita. Kelebihan ta'allamul ansab, kata Nabi, belajarlah kamu tentang nasab keturunan kamu, kerana ada 3 kelebihan. Kata Nabi SAW, pertama, tasilu arhamakum, ia akan dapat menghubungkan silaturahim di antara sesama kalian. Kemudian kata Nabi SAW, dia akan dapat memberikan rezeki kepada kamu, menambahkan sumber pendapatan kamu. Dan yang ketiga, tatul a'marakum, memanjangkan usia kamu. Ulama bahaskan erti panjang usia itu apa. Pertama, mereka mengambil dari sudut literalnya, kerana Nabi sebut ambil literal dulu nombor 1, teks hadis tu, iaitu panjang usia. Kalau menghubungkan silaturahim akan dapat memanjangkan usia. Maknanya bila kita kena faham, bila Nabi sebut dalam hadis lain Tirmizi, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadat. Maka sebab tu doa ni ada 2 jenis. Satu, doa berbentuk masalah, meminta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu lagi, doa kita buat ibadat. Sebab bila kita buat ibadat ni benda yang telah diterjemahkan tadi di awalnya. Satu kata nama yang merujuk kepada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, terdiri daripada perkataan dan perbuatan zahir ataupun batin. Itu ibadat. Jadi bila kita buat ibadat, sudah semestinya kita ada keinginan, pengharapan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita sesuatu kebaikan, berikan ganjaran pahala, berikan syurganya. Itu harapan kita, betul tak? Bila kita buat ibadat, harapan dan ganjaran yang baik. Macam tu juga bila orang dia ikut hadis Nabi, Nabi kata kenalilah nasab keturunan kamu, dia pun pergi cari nasab keturunan dia kenali apa semua. Dia mengharapkan apa? Dia mengharapkan ganjaran, 3 ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi di dalam hadis, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat hubung silaturahim, kedua dapat murah rezeki, dan yang ketiga panjang usia. Maknanya doa untuk panjangkan usia boleh tak? Boleh. Wallahu alam. Last kali tu Imam. Tuan Presiden. Tu Imam. Pagi tadi Sultan. Malam tu Imam. Okey, ni macam ni soalan last ni. Ustaz, macam mana nak mulakan penjagaan ikhtilaf dalam suasana yang tak berapa terjaga? Macam mana nak beri kefahaman tentang pentingnya ikhtilaf as part of ibadah? Jazakallah. Campur orang putih dengan Melayu ni. Dia macam ni. Dia nak mulakan penjagaan ikhtilaf ni, kita kena belajar membudayakan dia. Kita yang kena belajar membudayakan dia. Kita yang kena paksa diri kita. Dia orang kita dia faham macam ni tau. Dia kata aku tak ada rasa apa-apa pun dah. Tak ada perasaan pun dekat dia tu.
dia bukan kira soal ada perasaan tak ada perasaan. Ada perasaan tak ada perasaan ni dia benda yang mungkin menyusul ataupun mungkin tidak menyusul. Yang paling penting sekali adalah syariat. Kita ambil syariat dulu, hak nombor satu. Bukan soal ada perasaan tak ada perasaan, ada nafsu tak ada nafsu. Ada nafsu tak ada nafsu. Soalnya pertama sekali syariat ajak lagu mana. Macam contoh bila main dulu H1N1. Orang duk kata, orang duk cerita, Muslim orang cerita pasal babi. Babi ni teruk, akhlak buruk, apa akhlak ada. Dia punya akhlak ada soal. Dia punya apa? Tabiat dia. Tabiat dia buruk, penggotok, jenis ni. Orang asyik duk cerita pasal babi. Dia macam ni. Cuba bayangkan, saya masa tu saya kerja di IJN, Institut Jantung Negara. Pakar-pakar jantung ni, mereka selalu ke UK buat kajian, eksperimen dan sebagainya. Dan babi adalah haiwan yang paling utama untuk buat eksperimen. Maksudnya, babi ni seringkali dijadikan haiwan eksperimen. Pasal apa? Pasal dia punya gen dia paling dekat dengan manusia. Jadi babi yang dibuat ni eksperimen, buat operation ni semua, bersih dia kata putih elok bersih babi dia. Dan barat pada hari ini mereka cuba mencipta dan berusaha untuk menghapuskan bakteria-bakteria yang dikatakan ada dalam babi. Katakanlah, wallahu a'lam, kita tak tahu. Sampai satu masa lahir diadakan di sana, dibelah, diternak babi-babi yang bersih daripada bakteria. Tak ada H1N1 penyakit apa tak ada dah. Adakah babi halal? Dah. Di sini kekuatan syariat. Ambil syariat kata dulu. Soal kebarangkalian yang berlaku, soal dia tu makan babi sihat elok, katang badang. Orang Terengganu. Katang. Maksudnya apa ni, mampak sihat elok. Tak boleh kata lagu tu. Dia kira syariat kata haram. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Haram dah. Walaupun kami tak tahu keburukan babi dalam Islam haram syar'i. Orang non muslim tanya, pasal apa ustaz, pasal apa kamu kata babi haram? Apa sebab? Saya tanyakan, dalam Kristian kan, dalam agama kamu pun homoseks pun diharamkan. Apa pasal? Dia tak elok untuk kesihatan. Macam tu juga. Dia tak elok, siapa kata bukti tak elok untuk kesihatan? Arak kata diharamkan dalam ajaran Kristian. Apa pasal arak diharamkan? Jadi tak bagus untuk kesihatan. Macam tu juga kita. Pertama sekali kami tak guna dalil macam kamu, bukti. Pertama sekali kami menerima apa yang Tuhan kami suruh. Apa yang Tuhan kami larang, kami kena tinggalkan. Kamu asyik mencari mengapa. Tuhan, mengapa kita nak argue Tuhan? Tuhan pasti tetapkan sesuatu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jangan argue. Latih untuk kita mentaati ketentuan Tuhan. Seperti mana Mak Saleh. Saya pun petang tadi duduk beratok dengan Sultan dengan Tuan Presiden nak lintas jalan kan. Kereta tak ada pun. Tapi semua duk tunggu juga lampu merah tu. Kereta tak ada lintas lah tu. Dia duk tunggu, pasal duk tunggu. Kereta tak ada kosong. Dah yang kawan di sana pun Mak Saleh tu duk tunggu kata. Itu betul lah Ustaz, betul Malaysia dia tunggu. Dia berkata depa sini memang disiplin. Tak ada argument dah. Taat dah. Kereta ada, kereta tak ada, bukan. Itu kebarangkalian yang menyusul. Tak tepi. Macam tu juga bila kita cakap bab ikhtilaf. Ikhtilat ni sahabat-sahabat sekalian, syariat dalam syariat tak boleh, yakni percampuran lelaki perempuan yang tidak ada batasan. Turun perintah hijab, turun perintah agar wanita-wanita menutup aurat. Apa yang disebut di dalam tafsir? Para sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan wanita tarik, mereka bila mereka lalu di jalanan yang ada orang lelaki, mereka menghimpit ke kiri ataupun ke kanan, nak elok daripada bertembung dengan lelaki. Itu adalah asas di dalam Islam, itu adalah asas. Siapa yang nak kena budayakan? Kita nak kena budayakan. Sebab ini adalah syariat. Batasannya di dalam hadis Nabi SAW tentang tengok. Cuba yang nazratul faj'ah pun tak boleh. Sahabat Nabi tanya ya Rasulullah tentang hukum nazratul faj'ah. Tengok secara tak sengaja. Kita ajak tengok secara tak sengaja tu, tengok lagu mana? Tengok sekali, jangan kelip. Tengok dulu. Tak. Sahabat Nabi SAW mengajar, tengok secara tak sengaja. Apa kata Nabi? Isrif basarak. Cepat-cepat alih mata pandangan kamu. Tengok
untuk keperluan. Seperti Nabi SAW berbicara dengan seorang wanita, sahabat Nabi, Fadl Maula Ibn Abbas. Fadl Maula Abbas ni dia bersama-sama dengan Nabi, dia radif, peneman Nabi dalam musafir. Jadi perempuan ni tanya pasal hukum dia nak buat haji untuk mak dia. Jadi Fadl ni dia perempuan ni tak pakai hijab muka, tak tutup muka dia. Maka Fadl tengok perempuan tu, kebetulan dia segak ni cantik lah. Cantik, tengok, perhati tengok, Nabi tolak muka dia. Lepas tu dia tengok, lepas tu Nabi tolak muka dia. Dia tengok, Nabi tolak kali ketiga dia pun berlalu. Maksudnya asalnya tengok secara sengaja tak boleh. Kalau tengok secara tak sengaja, ni yang belaga bau. Makan kabab sama-sama. Nampak dia depan makan kabab. Ni hang ni. Dia duduk melawak ni orang utara. Dia duduk satu meja, satu kerusi. You ni, I kata kat you kan, dia sambil dia cucuk ni. Ni. Apa ni? Ini. Memang benda tu realiti berlaku apa tidak? Alasan dia apa? Sini biasa je, tak ada apa pun sini. La haula wala quwwata illa billah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agama, ini bukan satu benda-benda yang dikaitkan dengan saja-saja nak buat, ataupun orang suka kata ini jumut sangat ni. Ini keras, ekstrim sangat. Ekstrim apanya? Tu minta maaf lah, ada universiti dalam negara ni, dia punya naib chancellor dia ada ramai cucu. Tahu tak? Naib chancellor dia ada ramai cucu. Pasal apa? Pasal social life dalam universiti tu teruk sangat, dapat anak ramai. Jadi naib chancellor dia ada bercucu, cucu pun ramai. Dia bermula daripada dia, kalau kata-kata syair ulama, dia bermula dengan nazar, mata melihat, kemudian al-qalb, hati, dia cetus di hati, kemudian al-kalam, bercakap, mula dia bercakap. Assalamualaikum, tak jawab Assalamualaikum pun, dia hantar tu, dia tak kat dia ambil telefon. Lepas bila dia mula al-kalam, al-wa'd ataupun al-maw'id, perjanjian. Dia mula janji temu, mari kita jumpa lagi esok. Dia tidak ada lain dan tidak bukan, kita hanya menuntut ilmu. Dia pandai. Itu peringkat-peringkat. Ini syair ada satu, saya pun tak ingat dah dia punya yang menyebut syair tersebut. Dia kata jadi sebab tu dalam Islam dia suruh jaga apa dulu? Mata dulu. Sehingga kan Nabi sebut wal ainani tazniyan fazinahuman nadhar. Kedua mata itu berzina. Zina mata adalah dengan melihat. Sebab tu disebut di dalam Al-Quran, qul lil mu'minin yaghudduna wa qul lil mu'minina yaghudduna absarahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman, jagalah mata pandangan mereka. Jaga mata dulu. Sebab mata dia akan memberi kesan kepada hati dan seterusnya akan menggerakkan tubuh badan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mak dia bercakap, dia ni ke apa semua, Assalamualaikum, tak jawab salam, haram. Dia pandai menggunakan dan mempermainkan agama untuk tujuan kepentingan. Jadi yang ni saya nak buat macam ni ya. Tak payah duk kira, aku tak berasa teringin ke, aku tak gatal ke, aku tak galak ke, aku tak jenis tu ke, aku dah biasa macam ni ke. Itu bukan dalil lagi. Letak semua itu ke tepi. Dalilnya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala suruh kita jaga dalam perhubungan ini. Perintah Nabi SAW kita suruh kita mengasingkan antara lelaki dan wanita. Maka kita kena cuba budayakan. Cuba bayangkan, kalian ni balik tunjuk kepada negara kita. Balik tunjuk kepada umat Islam kita di Malaysia. Mulakan dulu dengan penghadang hijab selepas ni. Antara lelaki dan perempuan, cuba buat dulu benda-benda ringkas. Mainlah kain kita boleh beli ni. Kalau nak pergi camping tu boleh beli ketikak besar-besar, tak apa. Ni main ni gantung kena paku itu sikit contoh, letak perempuan di belakang sebagai satu permulaan untuk membudayakan suasana Islam. Kita kena tunjuk. Bukan pasal soal kata jumud, ekstrim. Ini sebenarnya pandangan-pandangan golongan-golongan orientalis yang benci kepada Islam. Benci Islam tu dipraktikkan dan diamalkan di atas muka bumi. Mereka tak suka. Islam kita kena ingat, Islam itu mudah. Memang dia bagi mudah kat kita. Tetapi jangan memudahkan Islam. Nak memudahkan. Yang Islam kata, Islam letak guideline, dia nak bagi susah. Dia nak bagi mudah. Minta maaf, dia nak bagi mudah. Yang Islam bagi mudah, dia kata, tak perlu.
Sampai orang kata, sampai isu-isu yang kecil-kecil dibahaskan. Apa ni tak kunut, ambil mudah dalam sembahyang. Padahal benda tu ada apa tidak daripada Nabi SAW. Contoh. Jadi hal-hal seperti ini sahabat-sahabat sekalian, saya minta supaya kita menunjukkan pembudayaan seperti ini. Kita yang mulakan dengan lapang dada kerana ia adalah sebahagian daripada agama, bukannya merupakan emosi dan hawa nafsu semata-mata. Ini adalah syariat. Syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira cukup dulu setakat tu sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah kita bertemu lagi besok malam sekiranya ada masa dan kesempatan. Di mana esok? University UQ. Jadi terima kasihlah kepada sahabat-sahabat sekalian sudi untuk melapangkan masa bersama-sama dengan saya pada malam ni, dan juga terima kasih kepada Tuan Sultan Presiden yang juga meluangkan masa dan sanggup nak korbankan kepiah dekat saya. Jadi Nabi tak apa ambil kepiah tak apa. Tapi macam-macam dia letak badan kepala besar sikit. Jadi terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.